Tu tengok, bila tengok itu dikaitkan balik. Sebab apa? Kamu dulu kamu hukum aku. Allah hantar gitu kan. Bukan kira macam sekarang apa main nyamuk macam bawa pistol di bank sekarang, tak ada lah kan. Jarang ada. Tahu dalam bank hilangnya duit. Pakai komputer pula kita nyamuk zaman sekarang bukan pakai anjang tingso ini, pakai ikat tuali ini mata sebelah tutup. Tak ada dah bawa barang. Duduk pakai kod dalam bank kan. Tahu pergi sana je 60-70 juta lah. Masuk akaun dia. Tu tengok macam ni. Sebab kamu ulur-ulur kan hukum, Allah bagi. Tu tengok kan. Kemudian firman Allah SWT lagi dalam surah Al-An'am ayat yang ke-21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiban aw kadzdzaba bi ayatihi innahu la yuflihudz zalimun. Shadaqallahul azim. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengadakan pembohongan terhadap Allah ataupun orang yang mendustakan ayat-ayat aku? Sesungguhnya tiadalah menang orang-orang yang zalim. Tengok. Siapa lebih zalim daripada orang yang mengadakan pembohongan terhadap Allah? Pembohongan terhadap Allah ni atau kazzabu, bohong dusta ayat Allah. Maknanya mendustakan ayat Allah ni sama ada kamu tolak atau tak perlu pakai ataupun kamu putar beli ke ayat Allah. Sama juga. Dustakan ayat Allah, mengadakan pembohongan terhadap Allah. Yang ini datang daripada Allah. Macam mana? Aku tu golongan Yahudi yang menukar apa yang diturunkan oleh Allah SWT dalam kitab Taurat. Ubah sebab ikut selera pemerintah. Lalu dikatakan, kemudian diberitahu kepada pengikut dia, yang ini datang daripada Allah. Penipu. Sedangkan benda tu semata-mata adalah maknanya tadi digubah ataupun ditukar oleh rabai-rabai Yahudi yang ikutkan maknanya tadi pemerintah mereka. Jual agama dengan harga murah. Dapat apa? Dapat pangkat, dapat kebesaran. Sekarang tak laku. Zaman kita ni tak laku. 30 juzuk dalam dada. Jadi imam masjid negara dulu kan. Nama pun macam nama syurga kan. Apa tengok? Tahu tak? Tahu kan? Tak diam. Tapi tengok macam ni. Ayahnya nampak pusing habis. Tak boleh. Jangan. Sebab tu saya kata datang sejak ayat kita lepas kita. Takut-takut Allah cok kita jadi orang munafik. Jangan main. Sebab tu kita kena mohon pada Allah. Jangan kita ni digolongkan dalam golongan-golongan munafik, orang-orang yang nifak, ataupun jadinya kita ini orang-orang yang mengaku Islam tapi kafir sebenarnya dengan agama Allah Subhanahu. Yang itu jadi takut kita. Balik-balik kita tengok dah, elok dah kita rasa dah apa yang kita buat dulu kat ni, balik-balik rupanya Allah tak terima semua. Sebab tergolong dalam golongan yang dikatakan munafik. Allah Akbar. Itu dikatakan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengadakan pembohongan terhadap Allah atau orang-orang yang dustakan Allah. Sesungguhnya tiadalah menang orang-orang yang zalim. Orang zalim ni dikatakan wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun. Surah Al-Maidah. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun. Barang siapa yang tidak mahu berhukum dengan apa yang diturunkan daripada aku. Wa man lam yahkum, tidak mahu berhukum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Zalim kamu. Satu golongan yang zalim. Golongan kedua Allah sebut wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Kafir kamu. Golongan yang ketiga Allah sebut wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Tolong tengok ayat dalam Al-Quran surah Al-Maidah. Ayat daripada ayat 40 sampai ke 50. Yang ke 50 Allah tanya balik kepada mereka ini, apa hukum jahiliyah ya berhum? Apakah hukum-hukum orang jahiliyah yang kamu hendak? Kamu nak ambil hukum jahiliyah ke? Ataupun kamu nak ambil hukum aku? Mana satu yang lebih baik daripada hukum aku?
Allah tanya balik. Tapi jenis kalau kata Allah cok dia jadi zalim, jadi munafikun, jadi nifak, jadi fasikun, habis semua. Adalah dalil dah. Oh tak boleh makan. Tunggu dulu. Nak tunggu dah. Tunggu bagi faham. Tu iya aku khabar dah kan. GST tak faham buat juga kan. Hukum tu, tiba hukum tu, nanti dulu. Nak pergi faham dulu. Nak pergi faham dulu, biar semua orang faham, baru kita boleh laksana. Oh kenapa yang tanya hukum hudud, nak kena faham dulu sungguh, baru boleh laksana? GST faham tak? Aku sampai sekarang buka GST tu, tidur. Tak boleh faham. Baca ulang kali. Benda yang aku faham last tu, yang dulu aku kata gasak sampai tertiarap. Hati semua. Tak boleh faham. Oh buat juga kan. Tuan-tuan faham? Nampak macam faham? Astagfirullahaladzim. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran, qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ard fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Sadaqallahu al-azim. Surah Ali Imran ayat 137. Qad khalat min qablikum, sesungguhnya telah lalu beberapa peraturan sebelum kamu. Min qablikum sunanun fasiru fil ard, maka berjalanlah kamu di atas muka bumi ini. Fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin, perhatikan bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan agama Allah. Allah beritahu dah. Allah sudah tengok macam mana dulu orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Orang ini daripada golongan Bani Israel, macam mana Allah uji dia ni sampai maknanya tadi tak percaya lagi, minta lagi dengan Nabi Musa, turunkan pula lah makanan daripada syurga. Allah turunkan tu makanan yang ni katakan dalam Quran disebut manna wa salwa. Bila dah dibagi, tak mau juga percaya. Nabi Musa kata nak macam mana pula makanan kamu? Kami nak makan yang kacang-kacang, yang buah tomato, yang macam terung ke, ataupun yang macam bendi ke, apa ke, yang macam lobak. Allah sebut dalam Quran. Diminta. Siapa minta? Bani Israel. Nabi Musa kata, "Mu ni kan, ini makanan kelas A, dia minta kelas C, ni makanan buat apa?" Lama-lama Allah binasakan dia. Macam mana? Sebab apa? Pergi pula sembah patung emas yang dibuat atau jadi Al-Baqarah kan? Patung lembu, anak lembu sembah. Kolek semua dekat orang perempuan, orang perempuan akan emas ke gelap, habis semua lembu, buatkan bentuk lembu. Kemudian sembah lembu ni. Lama Allah suruh maknanya tadi balik Nabi Musa daripada Khudwah di atas bukit Tusaina, turun tengok, habis semua kaum ni sesak. Ada yang tak sesak, semua ada berapa longgo. Adalah dalam 20 ke 30 orang kan? Sebab tu daripada dulu kan Allah tunjuk orang mendakkan agama ni memang sikit, tak banyak. Daripada zaman Nabi Musa dulu berlaku Bani Israel yang tak ikut Samiri sembah anak lembu cuma ada dalam 30-40 orang. Kat sini ada 30 orang, ada. Sama je, tak ramai kan? Sebab tu Rasulullah berdoa, "Ya Allah, ya Tuhan, jadikanlah kami ini golongan yang sedikit, ya Allah." Nah, Umar dengar gitu doa, lepas doa dia pergi jumpa Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau jadikan golongan kita ni jadi golongan sedikit?" Dan dia kata, "Wahai Umar, orang yang hendak ke agama ni, kamu akan, kalau ada kesempatan kamu sampai pada umat Aisyah sikit dia tu orang yang hendak kepada agama." Betul. Sampai sekarang. Sebab tu Rasulullah berbahagialah kamu jadi golongan yang sedikit. Sebab golongan yang sedikit tu dia katakan wasabiqun as-sabiqun ulaika muqarrabun fi jannatin na'im sullatum minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Sullatum minal awwalin, banyak yang masuk syurga ni daripada golongan yang dulu. Sullatum minal awwalin wa qalilun minal akhirin, sedikit sana daripada orang yang akhir zaman. Jadilah kita golongan yang sedikit.
apa? Orang tak nak kan Islam? Memang orang tak nak daripada dulu, kini dan selamanya kan? Memang orang tak nak. Siapa yang nak kan? Macam-macam musuh yang Allah tunjukkan. Abu Jahal, Abu Lahab. Turun pula pergi Madinah, jumpa pula Abdullah bin Ubay bin Salul. Semua ada. Tak ada lari. Daripada mana Rasulullah pergi? Daripada Mekah. Mekah lari daripada golongan kafir. Lah, yang kafir sungguh kan? Pakcik sendiri pun tahu dia apa. Abu Lahab, Abu Jahal. Kemudian yang makni tadi, geng-geng yang makni tadi serumpun dengan dia, duduk dalam satu pakatan, duduk gitu. Pakat apa? Pakat nak bunuh Rasulullah. Daripada zaman dulu, Bani Israel bukan orang golongan yang bunuh Nabi. Nabi Zakaria nyuruh dalam pokok, belah ibu atas, daripada kepala ke bawah kan? Bukan daripada sini ke sini. Yahudi tak ikut cakap dia, habis semua dia bunuh. Tu sekarang berlaku, tengok. Tak dengar cakap dia, ikut nak semua nak ikut cakap dia. Tu tengok macam Allah dah sebut. Sampai kan akhirnya golongan Bani Israel ni, nanti kita jumpa lah dalam ayat yang akan datang ni, ayat dalam 50 juga apa. Dia golongan Bani Israel ni Allah suruh dia bertaubat ni, bunuh diri. Bunuh macam mana? Dia berbunuh-bunuh dengan mak bapak dia sendiri, dengan adik-adik dia sendiri bunuh. Macam mana? Allah tempatkan dia pada satu tempat. Nabi Musa arah dia pergi satu tempat. Golongan yang pergi sembah berhala ni tadi, bila balik Nabi Musa ambil patung tu, campakkan di kaki bukit tu Sena. Allah panah dengan peti, pong, sampai sekarang ada bekas lagi. Kalau kita pergi umrah, lawatan ada pergi ke bukit, sampai bukit tu Sena di Mesir kan, nanti dia akan bawa sampai ke tempat pening kaki bukit tu Sena tu, ada lagi kesan anak lembu kena panah dengan peti tu, sampai sekarang ada lagi. Itu nanti dia orang kata ni bekas maknanya tadi Samiri buat anak lembu daripada emas tu, kemudian Nabi Musa campak, waktu Allah panah dengan peti melekat, ada bekas ni. Tapi emas tu tak ada, yang duduk korek, bekas je. Ni dengar emas tu dia mula layan pergi kan. Jalan atas muka bumi, kamu disuruh jalan. Fanzuru, disuruh lihat kaifa kana akibatul mukadzibin, apa kesudahan yang jadi pada orang-orang yang mukadzibin, orang yang mendustakan ayat-ayat Allah SWT, dustakan ayat Allah. Itu tengok, Yahudi dustakan ayat-ayat yang ada di dalam kitab Taurat. Nasara tukar apa yang ada dalam kitab Injil. Datang kita tahu bahagian Quran tapi tak ikut hukum yang ada dalam Quran. Sama ke tak sama? Sama lah. Sama ke? Cuma tak ubah je ke? Aku tak ubah ya Allah. Tapi bila Allah suruh ikut lah. Oh, tak mau ikut. Dia kata jadi zalim. Siapa zalim? Kita menzalimi diri kita. Zalim ni ada 3 perkara yang Allah beri keampunan. Zalim atas diri sendiri je Allah beri keampunan. Zalim atas sama-sama makhluk. Kalau kita minta ampun balik ke dia, kita menzalimi dia, kita kena minta ampun balik pada dia, insya-Allah Allah akan beri keampunan. Zalim yang ketiga, Allah tidak akan ampun. Zalim mensyirikkan Allah SWT, Allah tak akan beri ampun. Aku tengok 3 jenis zalim. Kita zalim tak? Zalim tak ni cakap. Takut nak cakap ke? Zalim. Kita zalim ke? Menzalimi diri sendiri. Sebab tu hari-hari disuruh kita ni bertobat kepada Allah. Supaya apa? Supaya kita dalam keadaan yang dikatakan dalam surah Asy-Syams, dikatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka berjayalah orang yang menyucikan diri mereka ini. Orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah SWT, berada dalam keadaan suci, bersih dia daripada dosa. Buat apa tu? 9:20.
berhentilah, patutlah orang pun tengok lain macam ni pun. Aku ingatkan kau lepas-lepas raya ni eloklah boleh lama sikit. Rupanya bila lemang dah masuk sebatang, lagi lemah lagi. Rumah dia setengah batang, rumah dia suku, rumah kamu suku, sebatang lemah dalam baru. Pasal jadi lemak semua. Bila aku cakap gini, semua lemah lagi. Baru kesan lemang ada lagi. Lepas tu baru pula pergi open house kat Honda. Tak ada lagi. Ikut kerajaan juga, takut open house. Gabung. Tak apa lah, insyaAllah. Kita ganti golongan yang ke-20. 21 mendustakan orang yang mendustakan agama. Allah. Aku tengok baik-baik. Jangan kita rasikan kita boleh datang segi hari-hari kita rasa hebat dah. Tak tentu lagi. Sebab tu kita senantiasa bergantung harap. Sebab tu kata Allah Samad. Kepada Allah lah kita ni bergantung harap. Supaya apa? Sekadar amalan kita yang sedikit ni pun Allah angkatlah, Allah terima. Kita tidak tahu yang kehidupan kita di akhirat besok macam mana. Allah lah tak tahu. Macam mana punya hebat perhitungan Allah pun kita tidak tahu. Walaupun dah diceritakan dalam Quran dan sebagainya. Tapi kita bersangka baik dengan Allah. Bila kita buat ataupun kita tolong agama dia, insya-Allah Allah akan tolong kita. Wallahu taala. Kita jumpa lagi pada masa yang akan datang. Sampai di sini dulu yang dapat kita bersama-sama. Aku qali hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.